Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Hasimah binti Ismail dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja bertajuk Program Wanita Usahawan Online Anjuran Bersama Jabatan Pembangunan Wanita dan MDEC. Saya Muhammad Hafiz bin Husaini, nombor matrik 284041 daripada Kumpulan 6. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya dan Encik Syahmi bin Muhammad Syahrizal, Encik Muhammad Fairuzi Fahmi bin Abdul Hamid, dan Encik Andi Zulkarnain bin Lama Kasaub. Okay, untuk pendahuluan program ni, program Wanita Usahawan Online ini diadakan bagi membantu golongan wanita yang berpendapatan rendah, iaitu suri rumah dan ibu tunggal, ke arah peningkatan keyakinan diri serta memberikan motivasi supaya mereka terdorong untuk memajukan diri masing-masing pada masa ini. Lebih-lebih lagi masa ini, zaman pandemik COVID-19, banyak pengusaha baik besar ataupun kecil yang dah menutup kedai, bungkus perniagaan. Jadi inilah masanya untuk kita berubah. Tujuan penganjuran program ini adalah untuk membuka minda para peserta yang terdiri daripada wanita yang berpendapatan rendah, suri rumah dan ibu tunggal, ke arah peningkatan keyakinan diri serta memberikan motivasi supaya mereka terdorong untuk memajukan diri masing-masing. Program ini diadakan sebagai salah satu platform untuk membantu peserta meningkatkan potensi untuk berdikari secara ekonomi setelah memperoleh kemahiran, iaitu dengan menceburi bidang keusahawanan secara online. Bidang keusahawanan secara online ni masa sekarang ni memang sangat penting. Lebih-lebih lagi dengan keadaan sekarang ni yang kita tak boleh nak keluar nak berjumpa pelanggan. Jadi salah satu yang mudah tu seperti Facebook ataupun periklanan secara WhatsApp lah, lebih mudah. Objektif menyediakan latihan untuk para peserta dalam bidang kemahiran untuk yang boleh dikomersialkan. Contohnya macam tudung, makanan sejuk beku. Kalau perempuan ni kebiasaannya barang kosmetik lah. Membantu peserta meningkatkan potensi untuk berdikari secara ekonomi setelah memperoleh kemahiran, iaitu dengan menceburi bidang keusahawanan secara online. Kita bagi pendedahan macam mana kita nak berniaga secara online ni, daripada segi penulisan iklan dan gambar-gambar yang perlu ada dalam satu-satu iklan tu, dan membuka minda para peserta yang terdiri daripada wanita berpendapatan rendah, suri rumah dan ibu tunggal, ke arah peningkatan keyakinan diri serta memberikan motivasi supaya mereka terdorong untuk memajukan diri masing-masing. Impak dan pendedahan untuk melahirkan wanita yang mampu berdaya saing untuk menjadi usahawan online. Selain itu, menjana pendapatan yang terbaik kepada golongan sasaran wanita di Malaysia untuk meningkatkan produktiviti dan inovasi dalam bidang keusahawanan, khususnya kalangan wanita. Dan memandangkan program ini dianjurkan buat julung-julung kalinya anjuran bersama Jabatan Pembangunan Wanita dan MDEC, iaitu Malaysia Digital Economy Corporation. Bajet dan peruntukan di bawah Jabatan Pembangunan Wanita. Zaman sekarang ni, kalau boleh perniagaan seboleh-bolehnya lah, memang kita perlukan perniagaan yang secara online, lebih mudah dan lebih selamat untuk untuk Facebook dan WhatsApp ni pengiklanan yang biasa, tapi bila dapat tingkatkan lebih lagi, kita boleh cuba Shopee ataupun Lazada. Itu lebih meluas lah dan lebih baik. Selebihnya saya akan serahkan kepada sahabat yang lain untuk membentangkan. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya Habib Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini giliran saya lah untuk slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya adalah keterlibatan sasaran. Peserta adalah terdiri daripada kaki tangan Jabatan Pembangunan Wanita JPW. Kita ambil peserta daripada kaki tangan ni kerana pertama kita nak memberi pendedahan dan ilmu
usahawan kepada penjawat awam yang berminat menjadi usahawan dan peniaga lah. Okey, yang lagi satu, kita mengisi masa lapang pada hujung minggu, pada hari tak bekerja lah, dengan aktiviti berniaga secara online atau offline. Okey, yang kedua, golongan wanita minat dalam bidang perniagaan dan usahawan diutamakan. Okey, sebabkan program ni adalah program usahawan wanita online, jadi kita punya target memang golongan wanita lah. Okey, kenapa kita offer dekat dia orang untuk join program ni adalah pertama, supaya wanita ni ada target atau impian untuk menjadi usahawan yang berjaya. Kemudian mengembangkan karier sebagai usahawan atau peniaga ke peringkat yang lebih tinggi lah, dengan memasarkan produk, bermacam-macam produk yang ada kat Malaysia ni. Okey, ataupun wanita ada tahap untuk mini empire perniagaan dia sendiri. So sekarang pun kita dah tahu ramai di kalangan wanita pun dah berjaya menjadi seorang usahawan dan peniaga secara online ataupun secara offline. So cara macam mana dekat program ni, dia akan diberi pelbagai ilmu lah, pengetahuan berkenaan dengan keusahawanan. Okey, yang poin ketiga ialah golongan wanita yang berpendapatan rendah, iaitu suri rumah dan ibu tunggal. Okey. Untuk sasaran kepada golongan suri rumah dan ibu tunggal ni ialah macam dia orang boleh dapat extra income walaupun dengan duduk rumah saja. Tak perlu pergi mana-mana ataupun tak perlu sewa kedai ataupun premis lah, sebab dia orang boleh berniaga secara online. Dan boleh juga ditekan kat sini untuk diajar menjadi seorang usahawan tanpa ada perlu premis dia sendiri. Selain daripada itu, untuk menambahkan income ibu tunggal dan si rumah ni lah, walaupun berada dekat rumah, dia orang boleh dapat income tambahan ataupun income yang lebih lagi dengan cara dia orang memasarkan produk-produk yang dia orang ingin pasarkan lah. Okey, seterusnya, bilangan peserta yang kita siapa yang nak masuk dalam program ni adalah seramai 60 orang. Sebab apa kita panggil 60 orang aja? Sebab satu, mungkin senang nak menguruskan lah. Kalau terlalu ramai sangat mungkin kita tak cukup manpower, jadi susah nak uruskan. Jadi 60 orang ni adalah yang maksimum lah untuk buat masa ni lah, untuk program ni, untuk kita cuba yang kita cadangkan lah. Sebab kita pun nak buat satu program tu, kita pun kena tengok tempat kawasan tu adakah kapasiti orang mencukupi pada satu tempat tu. Jadi untuk yang program ni kita hanya tawarkan kepada 60 orang sahaja. Okey, slide seterusnya ialah cadangan tempat, tarikh dan masa program. Seperti yang kita tahu, kita buat itu daripada 26 hingga November 2021. Masa program pada jam 9 pagi hingga 10 malam lah. Tempat kita buat dekat Dewan Ballroom Hotel Seri Malaysia, Mersing, Johor. Sebab kat tempat ni kita ambil sebab satu, tempat dia selesa lah untuk semua peserta yang datang, dan orang kata senang lah nak berada kat satu kawasan yang pelbagai kemudahan yang ada lah. Okey, seterusnya, ni adalah tempat untuk para peserta yang akan dengar pada waktu program tersebut, di ballroom dan juga di tempat dewan, tempat makan lah. So kalau kita tengok daripada gambar ni pun kita nampak peserta yang ada pun akan selesa lah dengan adanya PA system, dan juga dengan 60 orang ni boleh dengar jelas pengajar-pengajar yang akan ajar lah berkenaan dengan keusahawanan online ni lah untuk golongan wanita. Okey. Okey, slide seterusnya ialah cadangan program. Cadangan program ni kita ada sub program usahawan wanita online. Di sini ada tertera menyatakan bahawa model peningkatan kemahiran dan pendapatan secara online keusahawanan wanita, iaitu kita buat dengan nama e-usaha Nita,
dan modul latihan kemahiran dan keusahawanan khusus untuk golongan wanita dan ibu tunggal, iaitu usaha ibu, adalah seperti berikut. Ada 2 fasa, iaitu fasa pertama khusus kemahiran intensif, kedua ialah fasa kedua bimbingan keusahawanan. Apa itu fasa pertama dan fasa kedua? Okey, fasa pertama ialah kursus kemahiran intensif. Program usaha wanita dan usaha ibu akan dilatih dan diajar, di mana seorang wanita dan ibu tunggal itu akan diberikan latihan kemahiran penyeliaan yang rapi sebelum ia memulakan usaha niaga mereka sendiri. So diorang bagi train lah, maknanya bagi latihan kepada semua golongan wanita yang turut serta dalam program ni, bagaimana nak mengendalikan sebuah perniagaan tu supaya dapat kemahiran lah untuk lepas ni untuk cara ada sistem, maknanya ada penyeliaan yang rapi, maknanya pengurusan yang bagus. Okey, fasa ini melibatkan pelaksanaan latihan kemahiran di seluruh negara mengikut pengkhususan dalam bidang-bidang kemahiran bertaraf sijil kemahiran macam SKM yang dikenal pasti seperti berikut. Okey, ada beberapa ni lah bidang: juru kecantikan, pembuat pakaian lelaki dan wanita, pendandan rambut, penyedia pastry, penyedia roti, penyedia makanan dan kraft tangan. So ini adalah salah satu bidang lah yang kita berikan. Ada lagi bidang lain, tapi untuk program ni kita hanya offer pada bidang ni dahulu. Okey, fasa 2 ialah bimbingan keusahawanan. Bimbingan keusahawanan menyediakan bimbingan keusahawanan kepada para peserta yang telah berjaya menyelesaikan fasa pertama, iaitu khusus kemahiran keusahawanan online. So maknanya bila fasa pertama tu diorang dah selesai mengerti tu, so kita nampak progres dari semasa ke semasa lah. Kita akan tengok, kita dapat tahulah macam mana seseorang tu dia betul-betul nak komit dalam program ni untuk menjadi usahawan yang berjaya lah. So bila dia dah dapat peringkat fasa pertama ni, dia dah boleh dapat income yang bagus, cara perniagaan bagus, kita boleh bawa daripada fasa kedua. Pengajaran fasa kedua ini akan melibatkan kerjasama kementerian atau agensi kerajaan yang berkaitan usahawan seperti Institut Kewirausahaan Negara, InScan dan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). Okey, disasarkan sekurang-kurangnya 500 orang usahawan ibu tunggal berjaya dilahirkan menerusi program usaha wanita, dan 500 orang usahawan wanita lagi menerusi program usaha ibu di seluruh negara tahun 2023. So kita punya target lah, pada tahun 2023 kita akan lahirkan ramai lagi usahawan-usahawan di kalangan wanita lah yang turut serta dalam program ni. Okey, seterusnya saya akan serahkan slide yang berikutnya kepada rakan saya. Okey, terima kasih kepada sahabat saya. Seterusnya saya akan bentangkan tentang senarai ahli jawatan kuasa kerja, iaitu jawatan kuasa induk. Okey, yang pertama kita akan melantik Profesor Madya Dr. Nur Hashimah Ismail sebagai penaung dan penasihat untuk program ini. Kemudian yang kedua, bagi pengurusi kita akan lantik Andy Zulkarnain. Dan yang ketiga, Setiausaha Muhammad Fairuzi. Dan keempat, bendahari iaitu saya sendiri, Syahmi bin Muhammad Syarizal. Kelima, Biro Persiapan Muhammad Hafiz bin Husaini. 7, Biro Tempat iaitu Nur Hazmi. Bagi publicity dan promosi, Muhammad Azizul. Untuk menguruskan makanan minuman, Siti Suraya. Untuk menyediakan buku program dan sijil, Elis. Dan dokumentasi, Syahrizal. Kita ada juga melantik 2 orang urus setia bagi program ini, iaitu Muhammad Farul Razi dan Nur Syazwani. Okey, seterusnya kita akan melihat pada skop tugasan bagi setiap ahli dan dalam jawatan kuasa induk ini. Okey, yang pertama, untuk penasihat dan penaung yang di mana kita lantik profesor sendiri, iaitu yang akan menjadi penaung dan penasihat bagi program yang dilaksanakan. Di sini di mana kita akan minta pandangan daripada nasihat daripada prof sendiri untuk merealisasikan program ini. Okey, kedua, penyarah program iaitu pengurusi sendiri, iaitu di mana Andy Zulkarnain akan menyelaras dan merancang program. Yang seterusnya, dia akan memastikan program berjalan dengan lancar. Okey, bagi setiausaha pula iaitu Muhammad Fairuzi, dia akan menyediakan kertas kerja bagi program ini dan menyediakan jadual aktiviti.
Selain itu, dia akan menyediakan borang dan senarai semak keperluan untuk program ini. Okey, ketiga iaitu bendahari, di mana bendahari itu saya sendiri yang akan menyediakan anggaran pembelajaran program, menguruskan pembayaran token kepada tenaga pengajar dan menyediakan laporan perbelanjaan bagi program ini. Seterusnya, biro persiapan iaitu Muhammad Hafiz, di mana dia akan menyelip penginapan peserta di Hotel Seri Malaysia Mersing dan akan memastikan kebajikan peserta serta menyediakan pengangkutan, di mana tugasan dia untuk memastikan setiap kebajikan peserta terjaga. Okay, yang kedua, biro makanan, di mana biro makanan iaitu Siti Suraya akan merancang menu makanan dan sepanjang program ini. Seterusnya, dia juga akan memastikan kebersihan sekitar. Kemudian biro peralatan iaitu Elis, dia akan menguruskan peralatan program, termasuklah dia akan berhubung dengan tempat tu, sediakan projektor, laptop ke dan sebagainya. Kemudian dia akan menguruskan sijil, cenderahati ataupun goodies bag bagi peserta. Ahli-ahli yang lain akan membantu biro dalam menyempurnakan tugasan ini, membantu menyediakan buku atau cara dan melaksanakan tugasan dengan teratur. Ini adalah tugasan setiap ahli yang akan melaksanakan program ini. Okey, seterusnya bagi perbelanjaan program. Okey, di mana kita akan melihat anggaran kasar perbelanjaan program. Okey, yang pertama, perbelanjaan pelbagai, di mana kita akan allocate sebanyak RM50 sebanyak 60 packs, di mana jumlahnya 3,000. Kemudian yuran ke akaun amanah sebanyak RM50 dan 60 pack juga sebanyak 3,000. Penginapan kita anggarkan satu bilik RM180. Kita akan ambil 30 bilik dan samaan 2 malam, di mana harga RM10,800. Bagi token pengajar, kita akan allocate setiap seorang dalam RM800, di mana kita akan ambil sebanyak 4 orang, dan total bagi token pengajar iaitu RM3,200. Di mana peruntukan ni kita akan minta daripada Jabatan Pembangunan Wanita. So jumlah belanjaan kasar keseluruhan adalah sebanyak RM20,000. Okey, seterusnya bagi jadual perbelanjaan program. Okey, yang pertama, penginapan termasuk makan dan minum. Harga seunit adalah RM180, 2 malam, bersamaan dengan RM360. Kuantiti sebanyak 30 bilik. So bilik yang kita ambil ni adalah kita akan buat satu bilik 2 orang share, di mana jumlah keseluruhan adalah RM10,800. Kemudian sijil dan lain-lain keperluan kita akan charge sebanyak RM10, 60 packs bersamaan dengan RM600. Okey, kita juga akan sediakan t-shirt program, di mana charge dia adalah RM20 selai bagi untuk 60 orang, iaitu total RM1,200. Kemudian kita juga akan bagi gift and goodies bag sebanyak satu pack RM20 untuk 60 orang, iaitu RM1,200. Seterusnya transportation RM1,500 kita akan charge untuk satu bas, iaitu kuantiti mungkin kita akan ambil 2 bas, total RM3,000. Transportation ni jika perlu lah, maksudnya kita akan standby lah benda tu. Seterusnya bagi penceramah dan tenaga pengajar, iaitu sebanyak RM800 untuk 4 orang tenaga pengajar, yang jadi total RM3,200. So jumlah keseluruhan adalah RM20,000. So bagi perbelanjaan yang seperti yang kita lihat pada sebelum ni, yang saya sebut untuk yuran amanah tu, maksudnya peserta akan bayar untuk yuran pendaftaran sebanyak RM50 sahaja. So ini adalah lain-lain peruntukan di mana kita akan mohon kepada Jabatan Pembangunan Wanita. Okey, itu sahaja bagi untuk perbelanjaan program. Kita berharap peruntukan ini dapat diluluskan untuk membantu program ini dilaksanakan dengan sempurna. So bagi untuk yang pendaftaran tu, kita hanya minta RM50 saja. Itu pun dah cukup membantu dan cukup murah kalau ikutkan, sebab peruntukan kita dapatkan daripada Jabatan Pembangunan Wanita. Yang RM50 tu kita minta hanya sekadar untuk kita sediakan gift and goodies bag dan t-shirt program. Sikit sebanyak boleh membantu untuk menampung perbelanjaan ini. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya, iaitu berkaitan dengan tentative program. Okay, silakan. Terima kasih saudari Syahmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fairuz Fahmi bin Abdul Hamid akan menerangkan berkenaan dengan tentative program.
Seperti sedia maklum, program Wanita Usahawan Online ini akan berkampung selama 3 hari 2 malam di Hotel Sri Malaysia Mersing, Johor. Program ini akan bermula pada hari Jumaat 26 November 2021 dengan pendaftaran peserta yang akan bermula pada jam 2 petang. Untuk makluman semua, semasa pendaftaran, setiap peserta akan diberikan t-shirt, cenderahati dan juga borang pre-test untuk mengukur tahap kefahaman sebelum para peserta menjalani program. Selesai pendaftaran, peserta akan boleh masuk ke dalam penginapan masing-masing pada jam 3 petang. Kemudian makan malam 6 petang, seterusnya persiapan solat pada jam 7 malam. Tepat pada jam 8.30 malam, program akan bermula dengan seminar pembangunan wanita yang akan disampaikan oleh penceramah daripada Jabatan Pembangunan Wanita dan dijangka tamat pada jam 10 malam. Pada hari berikutnya, Sabtu 27 November 2021, peserta akan bermula seawal jam 6 pagi untuk solat subuh, 7 pagi senaman ringan, seterusnya peserta akan bersarapan pada jam 8 pagi. Pada jam 9 pagi, program akan dimulakan dengan ucapan pengerusi, seterusnya merasmikan program Wanita Usahawan Online ini. Berikutnya, peserta akan minum pagi pada jam 10. Kemudian program akan bersambung dengan modul Asas Perniagaan dan Pengenalan Dunia Asas Digital oleh pengajar MDEC dan dijangka akan tamat pada jam 12 tengah hari untuk berehat dan juga makan tengah hari. Tepat jam 2 petang, program akan bersambung dengan modul Pembinaan FB Page dan Reka Bentuk menggunakan Canva oleh pengajar MDEC. Di sini, peserta akan diajar bagaimana produk akan dipasarkan bermula daripada merancang pelbagai jenis reka bentuk kreatif dalam talian, bermula dari merancang sehinggalah persembahan. Seterusnya, peserta akan minum pada jam 4.30 petang dan ada aktiviti kumpulan untuk peserta. 6.30 petang, peserta akan rehat, makan malam dan solat. Berikutnya, program akan bersambung pada jam 8.30 malam dengan modul pemasaran secara atas talian melalui media sosial dan dijangka akan tamat pada jam 10.30 malam. Ahad 28 November 2021, jam 6 pagi persiapan dan solat, senaman ringan jam 7 pagi, 8 pagi sarapan. Seterusnya, program akan diteruskan dengan modul keyakinan diri oleh pengajar MDEC dan dijangka tamat pada jam 10 pagi. 10.30 pagi penyampaian sijil dan juga hadiah untuk aktiviti kumpulan. 12 tengah hari rehat dan juga makan tengah hari. Jam 2 petang program akan bersambung untuk ucapan penutup oleh pengurusi dan program bersurai. Diharap kertas kerja bagi program ini dapat diluluskan dan program yang akan dijalankan ini dapat membantu membuka minda wanita dalam memperkasakan usahawan di kalangan wanita dan meningkatkan pendapatan wanita yang berpendapatan rendah, suri rumah serta ibu tunggal dalam kehidupan seharian mereka melalui perniagaan online yang dibantu oleh MDEC dalam memberikan input dan medium perniagaan online. Justru itu, wanita boleh memperluaskan lagi produk ataupun perniagaan yang sedang diusahakan selepas mengikuti program yang dijalankan ini. Sumber rujukan yang kami gunakan untuk kertas kerja program ini adalah daripada yang pertama, penyertaan digital dan ciri keusahawanan dalam pemerkasaan usahawan wanita di Malaysia, Farajila Iqmat Omar Samsudin Rahim Ali Salman. Yang kedua, Abdul Razak Norizan 2014 Kejayaan Usahawan Wanita Norizan Abdul Razak, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor. Yang ketiga, Suryati Muhammad Yunus dan Nur Aisyah Buang, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang keempat, Ahmad Munir Abdul Aziz dan Nur Maizura 2011, Kesan Sumber-Sumber Teknologi dan Kemahiran Pengurusan E-Dagang ke atas keupayaan organisasi di Malaysia, International Conference on Management Proceeding. Dan yang terakhir, Ahmad Syahrul, Siti Zobidah dan Muhammad Syam 2012, E-Dagang di Malaysia, Perkembangan, Pelaksanaan dan Cabaran, Jurnal Teknologi 57-105-127. Sekian, terima kasih. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih Daun Keladi. Assignment akan datang, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
Salam sejahtera.